Ada seorang penulis kitab, penulis buku. Tajuk buku tu Tahrirul Aql Minan Naql, membebaskan akal daripada riwayat-riwayat hadis. Tuan-tuan, orang-orang Arab ni ramai yang menjadi, bukanlah ramai sangat, tapi adalah yang menjadi anti hadis, ramai. Tadi saya baca Jinayatul Bukhari kan, saya sebutkan tuan-tuan, dia tulis satu buku nama dia Jenayah Bukhari, Zakaria Auzun. Itu satu. Yang ni seorang lagi penulis kitab anti hadis, nama dia Samir Islambuli. Nama dia Samir Islambuli. Dia tulis satu buku nama dia Tahrirul Aql Minan Naql, membebaskan akal daripada hadis. Dia bawa riwayat Bukhari dan Muslim yang bermasalah pada akal dia kritik. Dan di antara hadis yang dia bawa, hadis ni lah. Hadis ni yang dia bawa, kita nak baca ni. Okey, tengok. Pada sebahagian riwayat hadis, para perawi ada mentafsirkan tentang lafaz gharib. Gharib ni ganjil yang terdapat dalam hadis riwayat mereka. Hal ini akan membawa kepada kefahaman hadis secara tepat, kerana kebiasaannya para periwayat hadis lebih memahami hadis tersebut berbanding dengan orang lain. Dan tentulah perawi lagi faham, sebab perawi dia dengar direct daripada syekh dia. Okey, contoh hadis berkaitan dengan kiamat. Tengok, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana al-a'rab idza qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu 'anis sa'ah, mata sa'ah, fanadhara ila ahdathi insanin minhum faqala in ya'ish hadha lam yudrikhu al-haramu qamat 'alaikum sa'atukum. Hadis riwayat Muslim yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata orang-orang Badui, Arab ni Badui, yang duduk dekat tengah-tengah padang pasir. Dia kata orang Badui ni, kalau dia datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia orang akan tanya soalan. Anas kata, kunna natamanna ayyaji al-a'rabi al-aqil fayas'al an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indah. Anas kata, kami sentiasa mengharapkan agar orang-orang Badui yang pandai, orang-orang Badui yang cerdik datang jumpa Nabi SAW dan tanya soalan. Kami ada di sisi Nabi supaya kami boleh belajar daripada soalan dia. Itu orang Badui ni kalau datang jumpa Nabi, dia akan tanya soalan dan Nabi layan. Soalan-soalan Badui Nabi layan biasanya, walaupun kadang-kadang soalan tu soalan yang simple. Sahabat ada takut sikit nak tanya. Kenapa sahabat takut nak tanya? Sahabat takut Nabi tegur sahabat, soalan macam ni kan hari tu dah tanya, malas mengaji ni. Dia kalau tuan-tuan tanya saya soalan, saya susah sikit nak marah, sebab tuan-tuan jarang mari dengar kuliah pun seminggu sekali. Tapi kalau dulu masa dekat dalam kelas, budak-budak UPSI duk tanya soalan-soalan simple, saya kata ini minggu pertama saya dah hurai dah, tidur dia dah marah sikit lah kan. Sebab apa? Sebab orang tu rapat, dia rapat lah. Maksudnya sahabat yang rapat dengan Nabi, dia takut sikit nak tanya. Tapi kalau soalan tu penting kan, orang tanya lah kan. So Arab ni dia datang jumpa Nabi SAW, bila datang aja mereka akan tanya berkenaan dengan kiamat. Antara soalan yang popular, tanya pasal kiamat. Mata sa'ah, bila kiamat? Kadang-kadang Nabi jawab dengan soalan balik. Ada orang tanya pasal kiamat, Nabi jawab dengan soalan balik. Ma a'dadta laha. Kau tanya pasal kiamat ni, kau dah bersedia apa untuk kiamat? Macam tu kan? Tanya kiamat dah bersedia ke belum? Itu soalan tu tajam jugalah bagi orang yang tak bersedia kan. Jadi yang ni sebab yang datang ni mungkin orang yang baru,
baru masuk Islam. So ditanya tu, Nabi SAW jawab. Nabi jawab, tapi tengok jawapan Nabi. Fanadhara ila ahdathi insani minhum. Nabi tengok, bila soalan tu diberi, Nabi tengok pada budak yang paling muda di kalangan mereka, yang paling kecil di kalangan mereka. Nabi tengok mana yang paling muda sekali. Dalam riwayat Anas kata budak tu seumur dengan Anas. Kira Anas ni Nabi pindah dekat Madinah, Anas umur 10 tahun lebih kurang. Boleh kira lah berapa umur budak tu, lebih kurang belasan tahun lah. So budak tu Nabi tengok dia umur belasan tahun. Nabi kata apa? Nabi kata, "Iya'ish hadha." Kalau budak ni umur panjang, kalau budak ni umur panjang, lam yudrikhul haramu, dia tak sempat capai tua, qamat alaikum sa'atukum, kiamat kamu akan berlaku. Samir Islambuli dalam buku dia kata hadis ni bohong. Sebab apa bohong? Sebab Nabi kata budak ni tak sampai tua, tak sempat dia tua, kiamat kamu akan berlaku. Budak ni sekarang kat mana? Dah tua ke belum hari ni? Bukan kata dah tua, dah jadi debu dah tulang dia pun, dah mati dah. Mana ada manusia 1000 tahun umur kan? Melainkan Nabi Isa lah. Nabi Isa tu special case lah. Tapi manusia biasa umur tak sampai 1000 lah. Kita bagi dulu pada azan. Kita sambung kuliah kita. Maka Nabi SAW dia tengok budak yang muda sikit. Dia kata, "Iya'ish hadha." Kalau budak ni hidup, lam yudrikhul haramu. Lam yudrikhul haramu. Dia tak akan capai tua, qamat alaikum sa'atukum. Kan? Melainkan kiamat kamu akan berdiri pada kamu. Maksud kiamat akan berlaku lah. Kiamat akan berlaku. So penulis buku Tahrirul Aqal minan Naqal kan, membebaskan akal daripada hadis. Dia kata hadis ni tipu. Budak ni bukan saja dah tua, budak ni dah mati dah pun, kiamat masih lagi belum berlaku. Jadi dia tolaklah hadis ni. Pasal apa dia tolak hadis ni? Dia tolak hadis ni pasal dia tak pergi tengok riwayat lain. Cuba tengok riwayat lain. Tengok riwayat Muslim, tengok riwayat Abu Dawud, tengok riwayat Nasai, tengok riwayat Tirmizi, tengok riwayat Ibnu Majah. Kalau tak ada, tengok riwayat Ahmad. Tak ada juga, tengok Abu Ya'la. Banyak kitab hadis yang mungkin meriwayatkan hadis yang sama dengan tambahan lafaz yang akan menyebabkan kita lebih faham terhadap hadis ni sebelum kita nak kata hadis ni bohong. Takut-takut kita yang salah faham. Kita tengok, sebahagian manusia menolak kesahihan hadis ini dengan mendakwa bahawa ia batil kerana ia mencanggahi realiti. Bercanggah dengan realiti lah sebagai orang anggap. Ini disebabkan bahawa hadis ini menceritakan bahawa kiamat akan berlaku walaupun budak tersebut belum sempat mencapai usia tua. Okay. Namun setelah 1400 tahun ya, telah berlaku ataupun telah berlalu, tetapi kiamat masih belum berlaku. Dah 1400 tahun dah. Budak tu pun dah 1000 tahun dah. Sebenarnya kekeliruan ini akan hilang jika dia meneliti riwayat-riwayat bagi hadis ini. Pada hakikatnya maksud hadis ini telah dijelaskan maknanya oleh Hisham. Siapa Hisham? Hisham bin Urwah, salah seorang daripada perawi hadis ni, yang merupakan salah seorang perawi hadis ini melalui riwayat yang lain. Ini seperti mana yang terdapat dalam riwayat Bukhari. Sebenarnya riwayat Bukhari yang lain pun ada. Yang kita baca ni riwayat Muslim. Kalau kita tengok riwayat Bukhari, kita akan faham. Tengok riwayat Bukhari. An Aisyah qalat, kana rijalun minal a'rabi jufatan ya'tuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayas'alunah mata sa'ah fakana yanzuru ila asgharihim fayaqul iya'ish hadha la yudrikhu al-haramu hatta taquma alaikum sa'atukum. Qala Hisham ya'ni mautahum. Aisyah kata,
beberapa orang daripada Arab, beberapa orang daripada Badui, jufatan, kasar sikit. Badui ni dia memang ada kasar sikit, dia tak biasa dengan adab, dia tak biasa dengan tamadun. Ya'tunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia orang datang jumpa Nabi, fasaluna, dia tanya Nabi, mata sa'ah, bila kiamat? Fakana yanzuru ila asgharihim, Nabi pun tengok dalam rombongan depa tu, Nabi tengok yang paling muda, yang paling kecil. Fayaqul, Nabi kata, kalau budak ni hidup lama, kalau budak ni umur panjang, dia tak sampai tua, kiamat akan berlaku pada kamu. Hisham kata apa? Ya'ni mautahum, yang Nabi maksudkan itu ialah kematian mereka. Seolah-olah macam Nabi nak cakap, hampa ni tak payah nak dok fikir pasal kiamat hak yang jauh tu, mati ni dekat lagi. Mati ni dekat lagi, sebab kamu semua ni tua-tua belaka dah. Ingat pasal mati cukup, tak payah tanya pasal kiamat tu. Yang Nabi maksudkan dengan kiamat kamu ialah kiamat kecil, iaitulah mati. So Nabi kata bersedia untuk mati lagi apa? Lagi memberikan kamu keinsafan, kerana tu lebih dekat. Kiamat tu mungkin jauh lagi. Okey. Jelas daripada riwayat ini Nabi SAW maksudkan kematian mereka apabila baginda menyebutkan tentang kiamat kamu, seolah-olah baginda SAW ingin memberikan isyarat bahawa kematian kamu yang lebih hampir daripada kiamat lebih utama untuk kamu persiapkan diri kamu. Oleh itulah kematian tu dipanggil sebagai al-qiyamatus sughra ataupun kiamat kecil. Okey, clear?